Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Encik Azizan Had. Kumpulan kami akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk Persamaan dan Perbezaan Konsep Negara Ideal Plato dengan konsep Al-Madinah Al-Fadilah Al-Farabi. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu Agalia anak perempuan Raja Jendren, Annie Kasirai, Fatin Nur Syahidah binti Abdul Samad, Nur Syahira Eliani binti Muhammad Asmawi dan saya sendiri sebagai ketua kumpulan, Siti Sarah Sofia binti Faizal. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan daripada tajuk tugasan kami. Konsep negara ideal Plato telah dibincangkan oleh beliau di dalam karya beliau sendiri iaitu The Republic. Al-Farabi turut memperkenalkan konsep kenegaraan yang hampir sama tetapi lebih berlandaskan kepada agama Islam yang turut dikenali sebagai Al-Madinah Al-Fadilah. Plato pernah berkata, "Pattern in heaven where those wishes can see it and found it in their own hearts." Plato telah mempersoalkan mengapa negara ditubuhkan, malahan beliau turut mengemukakan teori dan konsep untuk menjawab kepada persoalan tersebut. Al-Farabi telah menggunakan konsep Plato dan Ibnu Abi Rabi iaitu teori masyarakat dalam pembinaan negara dan kota. Al-Madinah Al-Fadilah, konsep kenegaraan ideal Al-Farabi bermaksud negara ideal yang mempunyai matlamat untuk mencapai kebahagiaan. Selamat sejahtera, saya Enika yang akan membentangkan tentang biografi Plato. Dari segi kehidupan awal dan pendidikan beliau, ahli falsafah yang berasal dari Athena, iaitu Plato ialah merupakan seorang tokoh yang terpenting dalam dunia Yunani kuno dan keseluruhan sejarah pemikiran Barat. Beliau telah meluaskan dan mengembangkan idea dan teknik ajaran gurunya iaitu Socrates melalui tulisan dialog beliau. Akademi yang didirikan oleh beliau merupakan universiti yang pertama di dunia dan beliau telah melahirkan seorang pelajar terhebat yang juga merupakan ahli falsafah yang berpengaruh iaitu Aristotle. Plato dilahirkan pada sekitar 428 sebelum Masihi yang merupakan tahun akhir kepada Golden Age of Pericles Athens. Beliau merupakan keturunan bangsawan Athena dari kedua orang tua beliau. Ariston yang merupakan ayah kepada Plato telah meninggal ketika beliau masih kecil. Manakala ibunya iaitu Parisian telah berkahwin semula dengan seorang ahli politik yang bernama Parilampus. Plato telah membesar pada zaman peperangan Peloponnesian dan beliau membiayai pendidikan dalam bidang falsafah, puisi dan gimnastik oleh guru-guru Athena yang terkenal termasuklah ahli falsafah yang bernama Cratylus. Dari segi pengaruh Plato telah menjadi pengikut yang setia kepada Socrates yang menyebabkan beliau telah dikutuk kerana dituduh melakukan rasuah. Berikutan kematian Socrates, Plato telah menghabiskan masa sebanyak 12 tahun perjalanan di selatan Itali, Sisili dan Mesir. Beliau belajar bersama-sama dengan ahli falsafah yang lain termasuklah pengikut mistik ahli matematik Pythagoras. Masa Plato yang dihabiskan bersama kalangan orang Pythagoras telah menarik minat beliau dalam matematik. Teori bentuk Plato yang menyatakan bahawa dunia fizikal yang kita ketahui hanyalah bayangan yang sebenarnya sangat dipengaruhi oleh Parmenides dan Zeno dari Elia. Keduanya muncul sebagai karakter dalam dialog Plato iaitu The Parmenides. Plato mempunyai hubungan yang rapat dengan keluarga pemerintah Syracuse yang kemudian meminta nasihat Plato untuk mereformasi politik kota mereka. Dari Akademi Plato, pada sekitar 387, Plato yang berumur 40 tahun telah pulang ke Athena dan telah mengasaskan sebuah sekolah falsafah. Di akademi tersebut, beliau telah menyampaikan kuliah kepada pelajar-pelajar yang berkumpul dari seluruh dunia Yunani. Banyak tulisan karya Plato, terutamanya yang disebut dialog, berasal dari pengajaran beliau di sana. Dalam menubuhkan akademi, Plato telah bergerak melampaui ajaran Socrates iaitu tidak pernah mendirikan sekolah dan mempersoalkan idea tentang kemampuan seorang guru untuk menyampaikan pengetahuan. Aristotle yang berumur 17 tahun telah tiba dari utara Yunani untuk menyertai akademi, belajar dan mengajar di sana selama 20 tahun terakhir kehidupan Plato. Plato telah meninggal di Athena dan berkemungkinan telah dikubur di tanah akademi beliau. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang biografi Al-Farabi. Saya Agalia anak perempuan Raja Jendren, nombor matrik PG 19110023. Biografi Al-Farabi.
Tokoh Abu al-Nasr Al-Farabi atau dikenali sebagai Al-Farabi juga Al-Farabius di dunia barat. Gelaran Al-Farabi dinisbahkan dari nama sebuah kota iaitu Farab. Beliau dilahirkan di Wasicia itu di wilayah Transoxiana di negara Turkistan. Beliau merupakan pakar sains dan ahli falsafah Islam yang hebat di dalam dunia Turki Islam pada awal zaman pertengahan. Beliau merupakan ahli kosmologi, logik dan muzik. Beliau hidup antara tahun 870 sehingga 950 Masihi. Beliau berasal dari Farab, Kazakhstan. Al-Farabi mendapat gelaran di kalangan sarjana muslim sebagai guru kedua, yakni pewaris Aristotle. Berbeza dengan penggunaan di kalangan sebilangan sarjana muslim, Al-Farabi tidak menulis biografinya. Terlepas sedikit informasi tentang keluarganya. Ayahnya adalah seorang jeneral dan bahawa dia sendiri bekerja sebagai hakim untuk beberapa waktu. Dasar pendidikan awalnya adalah agama dan linguistik. Dia mempelajari fikih, hadis dan penafsiran Al-Quran. Dia meninggalkan sejumlah besar sastra. Karya-karya Al-Farabi boleh dibahagikan kepada dua bahagian yang sama. Satu berkaitan dengan logik dan satu lagi dengan kajian lain. Kategori kedua karyanya berkaitan dengan cabang falsafah, fizik, matematik, metafizik, etika dan politik yang lain. Karya beliau telah sampai pada angka 117 termasuk buku dan risalah. Buku yang paling bermutu ialah ensiklopedia yang bernama Iqsau al-Ulum yang dianggap karya terpenting berbahasa Arab dalam penyusunan ilmu. Walaupun Al-Farabi merupakan ahli metafizik Islam yang pertama dan terkemuka, namun beliau lebih dikenali di kalangan kaum muslimin sebagai penulis karya-karya filsafat politik. Di dalam bulan Rejab 339 Hijrah bersamaan 950 Masihi, Al-Farabi telah meninggal dunia di Damsyik semasa beliau berumur 80 tahun. Sekian itu sahaja daripada saya tentang biografi Al-Farabi. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syairah Iyani binti Muhammad Aslawi. Saya akan membentangkan part saya iaitu persamaan konsep negara ideal menurut Plato dan Al-Farabi. Pertama sekali, pemikiran politik Al-Farabi banyak mendapat pengaruh dari para ahli falsafah barat, terutama Plato dan Aristoteles. Persamaan konsep negara ideal yang dijelaskan oleh Plato dan Al-Farabi dapat dilihat bahawa kedua ahli falsafah tersebut berpegang kepada konsep negara organik. Bahawa tidak adanya kebebasan individu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan kebergantungan kepada orang lain merupakan sebab berdirinya negara atau kota. Manakala pendapat yang sama juga diberikan oleh Al-Farabi, iaitu beliau berpendapat bahawa manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kebutuhan alami untuk bermasyarakat kerana ianya tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan pihak lain untuk mewujudkan negara yang maju. Kedua-dua juga berpendapat bahawa politik harus didasari oleh usaha konsepsi bersama iaitu dari masyarakat untuk mencapai kebahagiaan, atau nama lain conception of collective effort and mankind. Yang tertib dengan pikiran
dan tindakan peribadi yang suci dengan kerjasama masyarakat harmoni serta semangat simpati sesama masyarakat. Oleh itu, kita lihat di sini bahawa Al-Farabi mempunyai pendapat yang hampir sama dengan Plato, iaitu mencampurkan antara politik dengan etika dalam menghidupkan teori kenegaraan bagi negara mereka. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Nur Syahidah. Subtopik yang akan saya bentangkan adalah perbezaan konsep negara ideal menurut Plato dan Al-Farabi. Saya akan bagikan ini kepada 3 topik utama, iaitu konsep kenegaraan, politik dan sosiologi. Dalam konsep kenegaraan, Plato mengatakan bahawa manusia dan negara memiliki persamaan. Oleh itu, sikap moralisasi adalah sangat penting untuk mencapai sebuah negara yang baik dan harmoni. Menurut Plato juga, dalam sebuah negara, sikap kekeluargaan perlu ada untuk mencerminkan sebuah negara yang mempunyai kerukunan dan keharmonian yang baik. Manakala menurut Al-Farabi, ia juga menyamakan negara dengan tubuh manusia, iaitu diandaikan bahawa tubuh manusia mempunyai fungsi-fungsinya sendiri, begitu juga sebuah negara. Dalam negara itu, dia mempunyai fungsi-fungsinya sendiri untuk mencapai kebutuhan negara. Menurut Al-Farabi juga, ia mempunyai unsur kebergantungan dalam negara, iaitu unsur bergantung satu sama lain untuk mencapai negara yang aman dan damai. Al-Farabi juga membahagikan negara kepada 5 bahagian, iaitu negara yang utama, negara yang bodoh, negara rusak, negara yang merosot, dan negara yang sesat. Seterusnya, dalam unsur politik dan kepimpinan, Plato mengatakan bahawa negara harus ditakdir oleh golongan berilmu, iaitu ahli falsafah. Oleh itu, pemimpin mestilah adalah seorang ahli falsafah. Pemimpin harus mendahulukan negaranya, iaitu pemimpin yang menjadi pemimpin haruslah mampu mengorbankan kepentingan dirinya untuk kepentingan negaranya, dan seorang pemimpin itu haruslah mengutamakan kemakmuran. Manakala menurut Al-Farabi, politik yang dia terapkan adalah berunsurkan keislaman. Ia menerapkan unsur bekerjasama dalam pentadbiran, dan penentuan ketua negara adalah terlebih dahulu. Selepas ditentukan, barulah ketua negara akan menyusun semula struktur-struktur dalam negara. Seterusnya, menurut Al-Farabi juga menetapkan persyaratan yang ketat bagi seorang pemimpin. Terutama ciri-ciri tersebut adalah ciri-ciri yang ditinggalkan oleh Rasul seperti Rasulullah SAW. Yang terakhir adalah sosiologi. Plato membagikan masyarakat kepada 3, yaitu ahli falsafah, tentera, dan rakyat. Ahli falsafah adalah sangat dijunjung tinggi oleh Plato kerana ianya adalah orang yang berilmu. Dalam peringkat masyarakat Plato, rakyat amnya akan diberikan 3 peperiksaan utama. Jika rakyat gagal dalam peperiksaan pertama, ia akan dijadikan tentera, manakala jika gagal pada peperiksaan kedua akan dijadikan pentadbiran, dan manakala jika seorang itu ingin menjadi pemimpin, dia harus lulus setiap peperiksaan. Manakala menurut Al-Farabi, ajaran Islam digabungkan dengan pemikiran rasional. Ahli falsafah sebagai pemimpin dengan ciri-ciri pemimpin yang baik. Menurut Al-Farabi, pemimpin haruslah seorang ahli falsafah dan mempunyai ciri-ciri pemimpin yang baik, seperti yang saya katakan, mempunyai ciri seorang pemimpin seperti Rasulullah, dan ia juga menggunakan 3 peringkat masyarakat seperti ahli falsafah, tentera, dan rakyat. Namun, menurut Al-Farabi menekankan konsep keadilan dan kesamarataan dalam sosial. Itu saja dari saya. Terima kasih. Bahagian penutup akan menjawab persoalan sejauh manakah pengaruh Plato dalam pemikiran Al-Farabi. The Republic karya Plato tiada terjemahan penuh dalam bahasa Arab. Namun begitu, Ibnu Sina, salah seorang ahli falsafah perubatan, pernah membuat terjemahan bahasa Arab yang telah digunakan oleh Al-Farabi sebagai rujukan. Al-Farabi mengambil inspirasi serba sedikit daripada karya Plato mengenai falsafah politik.
beliau telah memperbarui dan menjadikan falsafah politik lebih menarik dari sudut pandangan yang berbeza yang bersesuaian dengan masyarakat Islam. Beliau turut menyediakan garis panduan yang lebih jelas dan sesuai untuk diaplikasikan oleh masyarakat Islam. Kedua-dua ahli falsafah ini iaitu Plato dan Al-Farabi menekankan kepentingan Tuhan dan pemimpin dalam negara ideal masing-masing. Mereka menyatakan bahawa segala kewujudan di dunia bermula dengan Tuhan. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.